bab dia macam kita sebut untuk Ramadan kali ini ni, itulah escalation yang berlaku di Al-Aqsa, yang berlaku di Al-Jarrah. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. So everybody please make doa, ya Allah. Bismillah. Apologies for Masya Allah, 4,000. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan Adil. Waalaikumsalam. Salam. Khabar Bruno? Khabar Miss Nina? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Masya Clear Allah. ke suara? Sangat clear. Alhamdulillah. Yes, sangat-sangat clear. Alhamdulillah. Thank you so much for having a live with us malam ni. Masya Allah. Brother Nadir dekat mana ya sekarang? I can see that you're outside. Saya sekarang ni ada dekat atas bumbung rumah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Bumbung rumah. Sebab nak bagi dengar suara bom apa semua kan. Kena naik atas bumbung, senang sikit dengar. Alamak, Tak astagfirullahaladzim. minta tapi kalau ada plus point. Masya Asyik Allah. setakat ni bila dengar suara drone je kot. Yang dengar bunyi macam apa? Bunyi macam lebah tu bunyi drone pesawat Israel. Subhanallah, subhanallah. Itulah, I heard your discussion this morning dengan GPM. And while you were talking, I memang I heard like a loud noise. Dia macam aeroplane noise lah. Lepas tu ada dengar macam bomb. A few bombs. Subhanallah. Tu rezeki dia orang lah. Ada bom dekat dengan rumah. Boleh lah dia orang dengar. Oh, subhanallah. So this kind of occurrence dia memang happen often ke? Dia macam selalu sangat high, you know, at this point of time? Serangan Miss Nina every few minutes memang ada. Tapi kalau yang jauh daripada kawasan rumah tu jaranglah kita nak dengar. Kalau yang berada dekat dengan kawasan rumah tu biasalah kita dengar bangunan bergegar apa semua. Dan bila ada serangan daripada kapal perang, sebab kita punya office ni dekat dengan kawasan laut, bukan di sebelah border Palestin Israel, dekat dengan kawasan laut. Jadi kawasan laut ni keistimewaan dia ada kapal-kapal perang laut juga yang kadang-kadang lepaskan dia punya tembakan. Jadi dia bukannya tembakan daripada udara sahaja, dia ada juga daripada laut lah, serangan laut ni. Subhanallah. So Brother Nadir, so sekarang ni maybe you can share with us the punca insiden yang berlaku di Al-Aqsa. What originated, what happened from the origin, so everybody can understand what's going on. Okey, isunya sebenarnya apa yang bermula berlaku di bumi Palestin ni memang dia berlaku di kota Al-Quds. Dan kota Al-Quds ni ketika itu berlaku dua peristiwa ataupun dua insiden yang paling besar. Yang pertama sekali ialah serangan yang berlaku di dalam kawasan Masjid Al-Aqsa itu sendiri, dan yang kedua ialah pengusiran penduduk di perkampungan yang namanya Sheikhul Jarrah. Yang pertama sekali apa yang berlaku di Al-Aqsa ialah cubaan Zionis Israel sebenarnya untuk mengosongkan kawasan Masjid Al-Aqsa itu untuk diadakan ritual keagamaan mereka, iaitu yang dipanggil sebagai Yaumul Quds, Hari Al-Quds, hari yang kononnya mereka mengambil alih Al-Quds. Dan dia nak buat ritual dia, termasuklah minum arak dalam kawasan Masjid Al-Aqsa. Dia akan pukul batang tubuh dia. Jadi dia nak kosongkan kawasan Masjid Al-Aqsa itu untuk dia boleh buat ritual dia. Dan usaha itu sebenarnya bermula 2 minggu sebelum daripada bulan Ramadan lagi, bila mana mereka mula pasang penghadang besi di salah satu pintu masuk utama ke Masjid Al-Aqsa yang nama dia Bab Al-Amudi. Jadi bila dia pasang tu, penduduk di kota Al-Quds dan kawasan sekitarnya mula untuk memberontak, mula untuk marah, berdemonstrasi, sampai kan pada 18 Ramadan usaha Zionis tersebut digagalkan. Lalu mereka mengangkat semula penghadang besi tersebut. Selepas daripada itu, pada malam 28 Ramadan ataupun sehari sebelum 28 Ramadan, mereka lebih keras cuba untuk mengosongkan kawasan. Tetapi puluhan ribu murabitin, mereka yang duduk dalam Masjid Al-Aqsa enggan untuk keluar, menghalang kemasukan penduduk penempatan haram dengan batu-batu dan sebagainya, dengan apa-apa senjata yang mereka ada, walaupun berdepan dengan tentera Israel yang cukup lengkap dengan ribuan gas pemedih bata yang dibaling ke arah mereka. Tapi akhirnya mereka terus bertahan dan alhamdulillah pencerobohan tersebut tidak berlaku. Sampailah kepada apa yang berlaku terakhir sekali,
bila mana komander kepada Brigade Izzuddin Al-Qassam disebutkan kalau kalian tidak keluar meninggalkan kawasan Masjid Al-Aqsa ketika ini juga, maka kami akan mula melancarkan roket-roket kami ke arah tanah jajahan Israel. Jadi akhirnya sebenarnya Israel dia takut, dia keluar meninggalkan Masjid Al-Aqsa. Tapi masa tu Al-Qassam disebut, maaf sudah terlambat, sekarang kalian akan membayar harganya. Maka lepas pada itulah baru dia lepaskan roket-roket daripada bumi Gaza. Itu peristiwa yang pertama. Dan yang kedua ni yang berlaku di Sheikhul Jarrah ini ialah usaha untuk mengusir penduduk yang asal yang telah duduk di kawasan Sheikhul Jarrah ini selama puluhan tahun untuk keluar daripada rumah mereka dan diberikan rumah mereka kepada penduduk-penduduk penempatan haram. Dia datang rumah kita, dia kata kau dah duduk kat sini, tetapi mahkamah dah keluarkan arahan, kena tinggalkan rumah, bagi rumah engkau kepada penduduk penempatan haram. Jadi itu yang berlaku di Sheikhul Jarrah. Dan kalau kita bayangkan Miss Nina dengan Brother Noh, kita biasa baca tentang isu Palestin, kita baca tentang Nakbah tahun 1948, kita tengok bagaimana 800,000 orang dihalau keluar daripada Palestin. Dan kita duk tanya orang Arab mana ketika itu, mana orang-orang Islam ketika itu. Kenapa tidak ada suara yang bersuara untuk pastikan mereka dapat bertahan di dalam tanah asal mereka. Maka hari ini berlaku benda yang sama, berlaku Nakbah kecil di bumi Sheikhul Jarrah, di mana penduduknya cuba dihalau keluar, dan hari ini kita melihat bagaimana kita juga tak mampu nak bersuara, tak mampu nak buat apa-apa. Satu hari sejarah akan melihat kita juga bagaimana kita juga adalah seperti orang Arab yang dulu gagal untuk membantu apa yang sedang berlaku di bumi Al-Quds ketika ini. Dan rentetan daripada peristiwa itu semua hasil daripada kebangkitan dan kemarahan orang Gaza, walaupun mereka tidak terkesan secara langsung dengan apa yang berlaku di tebing barat dan juga di Al-Quds, tetapi hasil kebangkitan mereka menyebabkan serangan berlaku ke atas bumi Gaza. Jadi sekarang ni yang membayar harganya orang Gaza lah. Dah di tu ada bunyi bom sikit-sikit tu dah mula rancak. Jadi mula keadaan itu bermula di Al-Quds, tetapi Al-Quds ni dah agak baik keadaannya, walaupun masih ada lagi sebahagian pertempuran yang berlaku di kawasan-kawasan lain seperti Led, seperti di Jenin, seperti di Nablus, di kawasan-kawasan Palestin lain. Tetapi harga yang paling besar sekarang ini sedang dibayar oleh mereka di Gaza lah, sebab Gaza ni yang sedang diserang dengan segala kelengkapan perang milik tentera. Subhanallah. So sekarang ni the latest update basically with the casualties lah. So how many people have been affected in terms of the recent bombings? Beberapa minit yang lepas saya cek ada 32 orang. Sekarang ni dah lebih 40 orang. Tak silap saya dalam 45 orang yang telah menjadi syuhada. Dan sebabnya ialah pengeboman sebuah kereta seorang penduduk di kawasan Khan Yunis. Jadi kita ni ialah kita tak suka Yahudi, kita tak suka Zionis. Tapi kita tahu bahawa mereka ini negara yang sangat terancang, musuh yang sangat terancang. Jadi dia tak suka-suka membunuh sesiapa sahaja, tapi setiap pembunuhan yang dia buat tu ada tujuannya. Wallahu alam. Yang dibunuh itu saya tak pasti siapa, tetapi biasanya orang yang dibunuh ni yang menimbulkan ancaman kepada mereka lah. Cumanya Zionis Israel ni bila nak bunuh satu orang, dalam kereta tu ada 4 orang, maka 4 sekali akan dibunuh. Begitu keadaannya. Jadi yang terakhir ni 4 orang yang dibunuh ataupun 3 orang yang dibunuh di kawasan Khan Yunis di sebelah selatan bumi Gaza. Subhanallah, subhanallah. May Allah grant them Jannatul Firdaus. Subhanallah, itulah macam when we heard about the news, when we saw it online, you know, the first NGO that we looked towards was Cinta Gaza Malaysia. And for those of everyone who's tuning in right now, masya-Allah, subhanallah, ada 8,000 plus orang, alhamdulillah. For those who don't know, okay, so Brother Nadir is the founder of Cinta Gaza Malaysia. Please everybody follow them on social media, dekat IG, dekat Facebook, because Brother Nadir is the only Malaysian that is living in Gaza right now. Subhanallah. And how Noh and I knew about Tuan Nadir is basically through adik dia, Tuan Musa, who is also the founder of Cinta Syria Malaysia. Subhanallah, what a fantastic family. Okay, so my next question. You have any questions? Yes. Okay. Assalamualaikum, Tuan. Salam. So now, kalau perasan, fellow Malaysians sangat memberi respon
in social media, tak kisah what platform, Instagram, Twitter, di Facebook, sampai IDF punya official account respond to it. Awak perasan ke benda tu? Ada juga yang kawan yang kongsikan, tapi saya tak sempat check lagi betul ataupun tidak berita itu. Oh kan? So, just nak tanya, how impactful is it kita punya tentera, they call it because kita orang punya group WhatsApp macam dia dah mention, tak sia-sia askar keyboard warrior Malaysia yang membawang on the social media tu respond to this sampai dong notice bahawa kita bagi pressure dekat Israel kan. So how big is the impact sebenarnya yang kita bagi pressure on social media ni? I just nak tahu. Okay, di peringkat Zionis Israel itu sendiri sebenarnya mereka ada kumpulan pembawang-pembawang ini. Kumpulan yang fokus memang kerja dia untuk membawang. Duduk di dalam sebuah bilik operation, detect segala maklumat yang menyebut apa-apa benda yang menentang mereka ataupun memburukkan nama mereka, dan dia menjawab secara tersusun. Jadi kita di Malaysia, kita juga ada tentera bawang kita yang tak perlukan bilik operasi, yang tak perlukan gaji untuk dibayar. Tapi kita boleh melakukan benda yang sama, dan Masya Allah memang kalau kita serang dengan ada bunyi letupan, dengar ke? Dengar. Wow. Astagfirullah. Jadi terlindung while doing, kita tak nak lindung insya-Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kawasan tentera bawang kita ni, dia boleh buat pressure bagus. Tetapi kita kena ada juga kumpulan yang boleh follow up supaya isu itu dia tak semata-mata membawang, tetapi dia boleh menjawab isu. Sebagaimana yang dibuat oleh Zionis Israel. Zionis Israel contohnya, dia keluarkan kenyataan ataupun konco-konco dia. Kita tengok New York Post contohnya, masa hari pertama serangan bila mana 20 orang syuhada syahid di bumi Gaza, 20 orang yang pertama itu, mereka keluarkan berita bahawa Hamas yang buat serangan dan 20 yang mati itu ialah Israel. Jadi kita kadang-kadang kita boleh membawang, kita boleh post, kita boleh kata itu tidak betul, tetapi kita kena ada grup yang lebih strong yang boleh support, bagi facts, bagi figures, barulah kita boleh tahu dan kita boleh lawan sebagaimana yang mereka buat. Maksudnya bawang cuma bawang tu boleh bagi impact yang ialah. Sorry, internet. Boleh repeat last few tadi terputus sekejap. Yang last saya sebut tu, membawang itu bagus. Cuma dia kita kena tahu macam mana nak potong bawang tu, macam mana nak masak betul-betul, barulah dia boleh berikan kesan. Dia tak semata-mata membawang. Bawang tu dia boleh sakitkan mata, baguslah. Tapi nak bagi impactful, dia kena tahu macam mana nak masak bawang tersebut. Jadi saya rasa itu antara usaha yang kita sedang cuba lakukan ketika ni lah. So, advice dia is follow official Instagram dan social media, whatever yang ada di internet, Facebook, Cinta Gaza Malaysia, what else yang ada yang boleh yang Global Peace Malaysia. Global Peace Malaysia. Ya, itu antara dua yang kita buat untuk reference kita lah. And Cinta Malaysia, basically anyone that we are supporting lah, alhamdulillah. Subhanallah. So this is a very good advice, because when we want to share something, because ramai yang macam tanya, ni betul ke, this NGO betul ke ni, this information betul ke ni, how real is it kan? So yes, everybody here, please take note. We need to always verify the information that goes out, because we all have a responsibility. Alhamdulillah, we are blessed with the with the blessing of having internet, of having the blessing of being able to spread awareness and share. And this is what we can do. So my next question is, Brother Nadir, is to basically advise us in Malaysia. Sekarang ni kita macam, in Ramadan, this is happening to Gaza. Ya Allah, it's like, I feel it's like the worst thing. They are, Astaghfirullahaladzim, they are occupiers who are doing apartheid, and it's just oppressing our brothers and sisters. Is terrible. Sometimes I feel, what can I do? Saya berdoa, and then what else can I do? So for people in Malaysia, what can you advise us? Apa yang kita boleh buat? Saya rasa nasihat yang saya sangat hargai, yang mak saya selalu sebutkan, dia sebutkan bila mana kita duduk dan kita rasa kita sedang susah, kita kena tengok orang yang lebih susah daripada kita. Sebab bila kita tengok orang yang lebih susah daripada kita, kita akan tahu bahawa sebenarnya kita berada di dalam nikmat, kita berada di dalam kesenangan. Dan sesusah-susah kita, pasti kita akan jumpa orang yang lebih susah daripada kita. Contohnya kita sebutkan tentang PKP.
dan orang marah ada PKPP lah, ada PKPP punya lama duduk dalam rumah, tak boleh nak keluar, tak boleh nak merentas negeri, tak boleh nak berjumpa dengan ahli keluarga. Cuba kalau kita jadi orang yang faham tentang isu contohnya, maka kita akan tengok orang-orang Gaza telah berada di dalam PKP yang P-nya tak berpenghujung sejak daripada tahun 2006. Duduk dalam kepungan, tidak boleh berjumpa dengan ahli keluarga yang ada di luar daripada Gaza, tidak boleh menghantar anak-anak keluar untuk mendapatkan rawatan. Kadang-kadang ada suami dan isteri yang suaminya keluar untuk belajar, tak dapat nak balik semula ke dalam Gaza sampai kan terpaksa bercerai sebab tidak dapat berjumpa dalam tempoh yang terlalu panjang. Begitu juga mereka yang kekurangan makanan, kekurangan elektrik dan sebagainya. Jadi kita ni duduk dalam rumah, alhamdulillah tak boleh nak jumpa dengan keluarga. Tadi saya tengok di berita ada warga Malaysia yang menyorok dalam bonet kereta untuk pastikan boleh sampai ke perkampungan mereka. Jadi kita tengoklah kita ini sebenarnya susah mana pun kita masih lagi senang. Kita masih lagi boleh bercakap dengan ahli keluarga kita. Kita masih lagi boleh hantar duit raya, boleh hantar kuih raya. Dan dah habis PKP nanti kita akan dapat jumpa balik dengan keluarga kita. Tetapi mereka pada hari ini bukan sahaja berada dalam PKP, kita tengok wajah anak-anak yang kehilangan ibu bapa dia. Jadi Ramadan ataupun hari raya untuk mereka adalah hari raya yang penuh dengan kesakitan, hari raya yang penuh dengan kehilangan. Dan kita pasti setiap hari ataupun setiap kali datangnya hari raya, maka mereka akan ingat peristiwa yang sama. Macam mana dia nak sambut hari raya pada tahun hadapan contohnya, dia terkenang, oh hari raya pada tahun lepas ayah aku mati. Bersama-sama dengan ada seorang budak yang kita jumpa semalam yang saya tak pasti Miss Nina dengan Bro Noh tengok ataupun tidak, dan rakan-rakan netizen tengok ataupun tidak. Ada sebuah video yang viral berkenaan dengan seorang budak pakai baju warna biru. Dia berjalan bersama-sama dengan jenazah ayahnya, dan tiba-tiba dia lari daripada pakciknya, kejar jenazah ayahnya dan dia sebut pada ayahnya, ya Abah, Allah sahil alaik ya Abah. Dia kata, ayah, semoga Allah mudahkan perjalanan kau ayah, semoga Allah mudahkan kau ayah. Dan video tu sangat memberikan kesan kepada saya. Sampaikan semalam saya minta untuk tim berhubung dengan pihak Kementerian Kebajikan dan kita cari budak tu ada di mana. Dan kita pergi ziarah budak tersebut. Semalam kita dah jumpa dengan budak tu. Dan insya-Allah kita dah janjikan kepada dia, adik belajarlah betul-betul, jangan takut. Walaupun ayah dah kehilangan bersama-sama dengan abang sulung, tapi kami masih ada lagi untuk adik. Kami boleh bagi kepada adik apa yang adik nak, masa depan, pendidikan, tapi kehilangan ayah itu kami tidak boleh nak gantikan. Tapi tolonglah, tolong bersabar. Dan kita nampak masya-Allah budak itu sangat-sangat sabar. Dia boleh senyum dengan kita, dia boleh bergurau dengan kita, dia boleh bercerita dengan kita bahawa dia ponteng puasa satu hari. Maksud dia kata, aku dah tak boleh ke sekolah sebenarnya sebab tengah COVID. Jadi bila kita tengok benda tu, kita tanya balik, kita pelik. Kita datang ni sebenarnya untuk pujuk dia, tapi kita tengok dia punya semangat tu luar biasa, berbeza dengan kita. Lalu kita tanyakan sebabnya, disebutkan ayah dia memang seorang, inilah mungkin pertama kali kita sebut kat sini, dan sebabnya maklumat ni maklumat am. Jadi kita bukan maklumat am sangatlah, tapi ramai je orang yang tahu. Jadi kita boleh sebutkan ayah dia ni ialah komander dalam Brigade Izzuddin Al-Qassam. Dan kalau kita ingat peristiwa beberapa tahun tak silap yang lepas, bila mana Muhammad Daif ketua kepada komander disebutkan, hari ini aku akan melepaskan roket untuk mengebom Tel Aviv, maka yang menekan picu butang roket tersebut ni ayah kepada budak tersebut. Jadi ayah dia memang orang yang hebat dalam Brigade Izzuddin Al-Qassam. Pada masa yang sama dia sangat dikasihi oleh kawan-kawan, jiran-jiran dia. Dan semalam tu bila mana dia kita jumpa dengan dia, kawan-kawan dia maklumkan bahawa hari sebelumnya dia sedang mengumpulkan bantuan untuk bagi kepada anak-anak yatim yang berada di kawasannya. Subhanallah, Allah takdirkan nyawanya ditarik bersama-sama dengan anaknya, menyebabkan 3 orang anak lelaki dia yang berbaki, selain daripada anak-anak perempuan wallahu alam ada ataupun tidak, anak dia pula yang menjadi yatim dan perlu dibantu oleh orang lain. Jadi itu saya rasa kisah yang kita boleh ambil pengajaran bersama-sama. Subhanallah, subhanallah. So for everybody who wants to support what Brother Nadir is doing and going out to meet these families immediately, it's not like we hear a story today and then in 1 week, 2 weeks time it's going to happen. Like he goes out to the field to every day to meet these people. Ya Allah.
If you want to donate, you can contribute to our ongoing campaign. It's basically on our social media. Please do share the khair, spread out the awareness about these campaigns, inshallah. We will be continuing to, inshallah, collect some donations to help our brothers and sisters in Palestine, inshallah. InsyaAllah. Subhanallah, memang when I saw that story, memang, ya Allah, that was heartbreaking. That was really heartbreaking. But subhanallah, they are so our Palestinian brothers and sisters are so strong. Kita nampak diorang macam they are not scared. They are actually, you know, macam they give us here in Malaysia, macam I rasa macam, ya Allah, I am so inspired by them. The way that they defend Al-Quds, the way that they defend Al-Aqsa. Ya Allah, you know, the way that you are just standing in front, you know, on top of your house, you know, and the bombs are just going off. Here in Malaysia sekarang kita dengar apa tu? Mercun. Just mercun. But where you are, you hear real bombs, ya Allah. So what is the inspiration, Brother Nadir, that you have this level of taqwa, this level of, you know what, it's okay. You know, You got nothing to lose, as if you got nothing to lose. Yes, subhanallah, you know, it's really an inspiration to all of us here, because like you said, we have to be grateful for what we have here in Malaysia. And we have to kuatkan kita punya relationship dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Quran, so that we can be independent and strong, so that we ourselves can actually go and help, you know, maybe sending some aid, sending some money, sending some help to all of our brothers and sisters all around the world, and maybe here in Palestine. So itulah, we wanted to invite Global Peace Malaysia to come online, but the thing is, unfortunately, my IG is unable to have a 4-screen. So there's quite a lot of questions dekat sini daripada our viewers here in Malaysia, and I think from all around the world. But I think we will get to the questions later, yeah, inshallah. Okay. So now, for Raya, kita punya Raya esok pagi. So for you, your Raya is also tomorrow. What is it going to be like? You know, having Raya in you know, in Gaza. You know, with the terror that's going on, the bombs that are falling into Palestine. What is Raya going to be like? Subhanallah, I feel so macam bad juga lah, macam, ya Allah, we are all okay here, tapi Pasang lagu Raya. Itulah, it's like, ya Allah, may Allah Subhanahu Wa Taala protect you and everybody who's living in Palestine from the evils of you know, the Zionists, and subhanallah, whoever that's lost their lives, may Allah grant them Jannat Firdaus and also martyrdom as well. So yeah, Brother Nadir, please share with me, what is your Raya going to be like tomorrow? Okey, sebagaimana yang kalian tahu, sebenarnya peperangan ni ataupun apa yang berlaku di bumi Gaza ni baru bermula sekitar 2 hari yang lepas. Jadi kita punya projek untuk bantuan baju raya untuk budak-budak, 2,000 orang kita bagi budak-budak baju raya. Mereka sangat seronok, mereka dah beli baju raya mereka dapat rasakan tahun ni akan ada raya untuk mereka. Kita dah belikan Ya Allah. It's okay, take your time. Ya. Ya Allah bless you, may Allah reward you, Brother Nadir, ya Allah. Harapan 8,000 orang yang sedang menonton, this is going on, like it is real. Doa kalian memang kita perlukan. I'm going to pin our campaign here. Alamak. I have to type it in, ya. Okay. Jadi kita dah cuba dah untuk buat apa yang kita mampu untuk bagi budak-budak ni rasa bahawa ada raya. Mereka keluar daripada suasana COVID, mereka berada dalam kepungan, mereka cuba untuk bergembira, dan kita dah cuba buat apa yang kita mampu. Di dekat saya pun bersama-sama dengan ahli keluarga kita dah beli barang-barang untuk kita buat kek lah apa semua kan. Tapi bila berlaku serangan ini bermula, maka tidak ada orang yang ada semangat pun untuk menyambut hari raya. Di rumah saya ketika ini ada ahli keluarga daripada sebelah mak saya yang terpaksa lari daripada rumah mereka sebab diancam rumah mereka akan diletupkan, akan dibom. Jadi mereka datang berlindung ke rumah
Jadi suasana itu tidak ada suasana. Semalam pun duk fikir nak buat kek raya dan sebagainya. Mereka duk sibuk perhatikan berita. Adakah rumah aku yang sedang dibom? Adakah anak-anak aku, Brigade Izzuddin Al-Qassam yang sedang dibunuh? Adakah jiran-jiran aku yang sedang dibom dan sebagainya? Maka sebenarnya tidak ada sambutan raya untuk mereka. Dan kalau kita tengok masa tahun 2014, dia berlaku, peperangan itu juga dia berlaku dalam tempoh Ramadan. Dan anak-anak ini cuba, walaupun dalam keadaan sedang berperang, mereka cuba untuk menyambut hari raya. Dan kita tengok bagaimana mereka keluar ke beberapa kawasan taman permainan untuk main. Dan duka citanya masa tu Zionis Israel melepaskan bom roket ke atas kanak-kanak. Masa tu puluhan kanak-kanak yang cedera. Jadi saya rasa orang Gaza dia akan mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku tahun ni. Saya pasti tidak akan ada sambutan hari raya, tidak akan ada suasana hari raya. Dan mereka akan duduk sebagaimana mereka duduk sekarang ni lah, terkepung di dalam rumah mereka masing-masing dan tidak dapat keluar, hanya menunggu berita-berita terbaru apa yang akan menimpa, nasib baru yang akan menimpa mereka. Tuan Nadir dah duduk di Gaza for berapa lama dah ya? Baru 9 tahun, brother Noh. Daripada 2013. Juga. Tapi kita tahu, every year, every Ramadan, diorang akan serang Gaza. Betul tak? Dia tak juga setiap Ramadan, dan sebenarnya orang Zionis ni macam kita sebut tadi, dia bijak. Dia tidak buat apa-apa tindakan bukan sebab dia kata, oh ni Ramadan ni, diorang ni tengah puasa ni, elok kita serang, dia tak boleh lawan. Dia bukan macam tu cara mereka berfikir. Tapi setiap tindakan yang mereka buat ini memang dia ada tujuan dia, dan ada punca dia, ada sebab dia. Dan sebab dia macam kita sebut untuk Ramadan kali ini ni, itulah escalation yang berlaku di Al-Aqsa, yang berlaku di Al-Jarrah. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah. So everybody please make doa, ya Allah. Bismillah. Muhaimin, ya salam, ya Allah. Jadi itu sebabnya lah. Sebab bila mana Gaza sendiri buat escalation, maka mereka balas juga dengan escalation. Subhanallah, subhanallah, ya Allah. Okay, everybody please, I have pinned the campaign link here, ramadanforgaza.com. Inshallah, this campaign is ongoing, and if you would like to help Brother Nadir in helping our brothers and sisters who are now in Gaza, who Raya like us, Ya Allah, please share this link. We need to do what we can, okay, to help our ummah, to help our brothers and sisters, inshallah. Subhanallah. Okay, Brother Nadir, just one more question. How long do you think this war at this point of time, this perang right now, is going to last? You know, is it going to be a week, 2 weeks? Is it going to be for a long time? Or what do you feel? Dia biasanya yang berlaku setiap kali kita tengok ada hashtag Gaza ada attack dan sebagainya tu. Ya Allah, ya Allah. Dia sebenarnya bukan, dia tak selalu akan mencetuskan peperangan. Kadang-kadang dia berlaku serangan biasa sahaja yang tidak mencetuskan peperangan. Sebab apa? Sebabnya dua-dua pihak masa tu dia jadi tidak berminat ataupun tidak ada kepentingan untuk ada escalation. Jadi Mujahidin dia serang contohnya, Zionis dia balas balik, ataupun Zionis dia serang, Mujahidin dia balas balik. Kemudian dia berhenti setakat itu. Tapi dia jadi perang ni bila mana ada serangan daripada Zionis, Mujahidin serang. Lepas tu dia serang balik. Jadi sampaikan tidak berhenti dan tidak ada pihak orang tengah yang boleh menghentikan keadaan tersebut. Sama ada Mesir ke, ataupun Qatar ke, ataupun Turki ke. Tapi ada beberapa red line yang bila mana berlaku, kita jangkakan dia akan berterusan peperangan tersebut. Dan antara red line tersebut ialah bila mana berlakunya assassination pemimpin utama Mujahidin. Contohnya pemimpin utama Hamas dan pemimpin utama Saraya Al-Quds daripada Jihad Islami. Antara red line yang lain ialah bila mana berlakunya serangan ke atas bangunan-bangunan dan kawasan-kawasan perumahan penduduk. Antara red line yang lain ialah bila mana roket Mujahidin sampai ke kawasan-kawasan Zionis Israel dan menyebabkan kawasan-kawasan tersebut
dan menyebabkan kawasan-kawasan tersebut menyebabkan kecederaan dan kematian kepada orang Israel itu sendiri. Jadi ketiga-tiga guideline ini untuk serangan-serangan yang akan datang, kalian baca berita dan kalian boleh jangka sebenarnya adakah dia akan berterusan ataupun tidak. Dan untuk kali ini ketiga-tiga guideline ini telah pun dilangkaui. Dah ada assassination, banyak dah bangunan-bangunan yang telah dibom totally. Ada bangunan yang 18 tingkat dibom, ada bangunan yang 9 tingkat dibom. Dan pada masa yang sama roket-roket mujahidin juga telah mengakibatkan kematian orang-orang Israel. Jadi kita jangka perang ini, serangan ini akan menjadi peperangan dan akan berterusan. Subhanallah, subhanallah. May Allah protect everybody. Ya Allah, subhanallah. My heart is shaking when I'm hearing the bomb. Ya Allah, ya Allah. Okay. Noh, are you okay? Okay. Okay, so just to quick announcement, I can see Reza Helmi is here juga and asking to join our conversation, but unfortunately my IG I think has not been updated, so I can only have a double screen. Basically from GPM they were saying for me to update my app in order to have a full screen, but I think it's a bit too late now. If we do that, we have to end our session and then restart again. So I think that's going to be quite difficult. But inshallah, hopefully after this we can have more live sessions with Brother Nadir, inshallah. So everybody, just a reminder, if you've just joined in, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, I am here with Brother Nadir. He is live from Gaza. He is standing at the top of his house. And while we were talking, there were drones flying around. There were bombs being dropped, ya Allah. And we are at this moment pushing a campaign in order to raise funds for our brothers and sisters who are living in Gaza and who are in Palestine. So please do share the hair, okay, and make lots and lots of dua. Tomorrow is going to be Eid, so they're not going to have the same Eid as us. So let's be grateful for what we have here in Malaysia and continue to, do our best, inshallah, to work our best so that we can continue to support everybody, okay? Okay, so Brother Nadir, maybe you can also share some advice, yeah? Again, some last words of advice before we end the session, inshallah, and maybe go to some Q&A daripada kita punya crowd. Just some last advice for people who perhaps are confused about the situation. Number one is confused. And then number two is, as mentioned earlier on, what else we can do in terms of supporting your cause. Macam, should we share more stories about real Palestinian stories? Should we, how about the BDS movement? Is that something that is effective in terms of helping the situation? Okay, saya rasa isu yang paling besar untuk orang-orang Malaysia bila mana kita sebut tentang isu Palestin ialah kita ambil berat berkenaan dengan isu Palestin ini hanya ketika mana berlaku serangan, bila mana berlaku pembunuhan, bila mana berlaku peningkatan jumlah syuhada ataupun kisah-kisah yang viral berkenaan dengan anak-anak syuhada dan sebagainya. Tetapi dalam masa biasa sangat susah untuk kita collect fund, sangat susah untuk kita viralkan kisah-kisah ataupun yang orang rasa mungkin biasa to others, the people that are being killed most of the time are just numbers, hanyalah angka kepada mereka. Tetapi kita yang duduk di bumi Gaza ini, kita mereka yang terbunuh ialah jiran kita, mereka yang terbunuh ialah ahli keluarga kita, yang kita takut nak mati ni ialah abang dan kakak kita. Dan sebagaimana yang berlaku pada perang 2014, saya kehilangan seorang adik ipar juga dalam perang tersebut. Masa tu adik ipar ni dia seorang ahli brigade Izzuddin Al-Qassam, sedang menjaga pos kawalan yang diarahkan oleh komandernya, dan kawasan yang dia jaga telah dibom oleh roket Zionis Israel. Bangunan Allahu alam 6 tingkat, dan bangunan ini dibom sampaikan tidak ada berbaki. Bangunan tersebut yang ada hanyalah sebuah lubang sekitar 4-5 meter, dan
bila mana beliau syahid ni sebab dekat dengan border, maka kita tak boleh nak keluar untuk selamatkan dia. Adik-beradik dia tak boleh keluar untuk pergi dapatkan dia sampailah berlakunya gencatan senjata sementara. Dalam tempoh 2-3 hari gencatan senjata dibuat, dan ketika itu barulah adik-beradik dia boleh keluar untuk dapatkan jenazah dia. Maksudnya dalam 3-4 hari selepas dia syahid, barulah mereka boleh keluar, korek dan dapatkan jenazahnya. Dan ketika itu mereka dapati adik ipar saya ni nama dia Abdullah. Abdullah dia masih lagi memeluk senjata yang dia gunakan untuk mempertahankan bumi ini. Dan bila mana mereka cuba untuk keluarkan Abdullah daripada bawah batu bata, pehanya tersangkut pada dawai, pada besi yang ada di sana, dan masa tu peha dia mengeluarkan darah. Maksudnya walaupun dia telah syahid beberapa hari, tapi seolah-olah dia baru sahaja meninggal dunia. Seolah-olah darah masih lagi mengalir dalam batang tubuh dia. Jadi nasihat saya kepada pendengar lah, kepada kalian yang peduli tentang isu Palestin ini, untuk membolehkan kalian tidak peduli mengikut musim. Apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu mendalami isu tersebut. Kita kena tahu sejarahnya. Kita kena baca apa yang Zionis buat sampaikan mereka boleh berjaya dengan begitu cepat. Dalam tempoh tak sampai 100 tahun, daripada kosong mereka boleh menjadi antara negara yang terkuat di seluruh dunia. Jadi sebagaimana mereka mengkaji kita kena mengkaji mereka. Mengkaji mereka daripada segi sejarah, mengkaji mereka dari segi teknologi, dari segi perubatan, dari segi scientific advances dan sebagainya. Semua ini kita kena tahu apa yang mereka lakukan. Dan yang paling penting, kita kena dekat dengan Al-Quran, dan kita kena dekat dengan agama kita juga. Sebab apa? Sebab Yahudi pun buat benda yang sama. Bila mana mereka belajar dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran, mereka berjaya melakukan apa yang mereka lakukan. Dan apa yang paling berjaya mereka lakukan pastinya ialah untuk memastikan bumi Palestin ini dapat diratah dan diambil sedikit demi sedikit lah. Dan buktinya apa mereka belajar daripada Al-Quran? Presiden Israel ketika ini nama dia Reuven Rivlin. Reuven Rivlin ni ayah dia namanya Joseph. Dan Joseph ni untuk dia belajar Al-Quran, apa yang dia buat ialah dia terjemahkan seluruh Al-Quran daripada bahasa Arab tu, dia terjemahkan ke bahasa Hebrew. Dan bila dia terjemahkan, dia hantar kepada Jamiah Al-Azhar, Universiti Al-Azhar, dan Universiti Al-Azhar iktiraf bahawa terjemahan yang dia buat itu adalah terjemahan yang betul, terjemahan yang tepat, yang boleh digunakan sebagai rujukan. Jadi kita bayangkan ayah kepada Presiden Israel terjemahkan Al-Quran. Kita ni orang Islam nak baca Al-Quran pun susah. Nak buka satu lain, nak baca terjemah tu lebih-lebih lagi. Kita nak terjemah sendiri tu jauh sekali lah. Jadi banyak benda yang kita boleh belajar daripada orang Palestin. Banyak benda yang kita boleh belajar daripada sejarah Palestin. Dan mungkin sebagai permulaan, sebagaimana yang kalian berdua sebutkan, kita kena ikut laman-laman mereka yang bercakap tentang isu Palestin ini. Sebab paling-paling kalau kita dah tak dengar sangat pun, tak lalu pun untuk baca post ataupun apa yang sedang berlaku, kalau kita dah like tu, insya-Allah ternaik juga post di wall kita. Teringatlah juga kita sekejap. Sempatlah kita hulurkan sedikit sumbangan, sempatlah kita doakan untuk mereka. Jadi itu harapan kita lah. Dan kami di CJM, kita ada pusat kajian kita ada pusat budaya kita. Kami cuba untuk bergerak ke arah itu. Kita sedang lahirkan ataupun terbitkan beberapa buah buku pengalaman kita duduk di Gaza, apa yang kita belajar daripada Israel. Semua ini insya-Allah akan kita terbitkan dalam masa yang terdekat untuk memudahkan orang Malaysia belajar tentang isu Palestin ini. Masya Allah. May Allah make it easy for you. May Allah make your book successful. Definitely, we need to learn from the right sources, and we need to, like Brother Nadir said, do our best, let the ummah unite and be the best at whatever we're studying in, whether it be in technology, in science, in mathematics, in accounting. We need to be the best of the best, inshallah, because Islam is the best. Inshallah. Subhanallah. Okay. So the time is 9:14. I think we have another 10-15 minutes. We might take some questions from our viewers, inshallah. So if anybody has any questions for Brother Nadir or any of us, please do ask away. We do have some questions, mashallah. Banyak juga ni. Okay, never mind. Is Turkey going to help Palestine? Okay, tak apa. Banyak sangat question ni. Tak apa, kita will just do our own questions. Okay.
let's talk about in terms of education. I'm just curious. The children in Gaza, what is their access to education, and what are their dreams and hopes, yeah, for the children of Gaza? Okey, Gaza ni saya rasa pendengar pun pernah baca ataupun bumi Palestin ini adalah negara Arab yang mempunyai kadar buta huruf yang paling rendah di kalangan seluruh negara-negara Arab. Jadi mereka sebenarnya ada keinginan yang sangat tinggi untuk belajar, ada keinginan yang sangat tinggi untuk menuntut ilmu. Cuma kekangan yang kadang-kadang ada untuk mereka ni ialah kekangan ekonomi lah. Anak-anak yang kadang-kadang sekolahnya ada, tempat belajarnya ada, universitinya ada. Tetapi kekangan ekonomi. Mereka tak boleh nak pergi ke sekolah kerana terpaksa bantu ayah dan mak bekerja. Mereka yang nak ke universiti tak dapat nak menyambung pengajian sebab tak dapat nak bayar yuran dan sebagainya. Tetapi kecintaan kepada ilmu itu ada. Dan kita di Cinta Gaza Malaysia pun kita melihat ada kekurangan juga dari aspek silibus penduduk Palestin ini ataupun di Palestin ini sendirilah, sebab kita tengok silibus ni banyak kali berubah. Sebelum daripada ini mereka belajar silibus guna silibus Mesir. Sebabnya Mesir masa tu Gaza ni berada di bawah Mesir. Kemudian dia tukar, dia pakai silibus mereka sendiri. Tapi silibus ni banyak perlukan penambahbaikan. Jadi usaha yang kita buat ialah kita wujudkan sebuah sekolah yang khas untuk kita sendiri. Sekolah ni nama dia Sekolah Tops and Leaders, Top and Leaders Students. Top Students and Leaders lah, macam tu lah. Kita refer dia as Malaysian School saja. Sekolah Malaysia. Sekolah Malaysia ni dia ajar kepada anak-anak Gaza selain daripada silibus, dia ajarkan tentang kepimpinan. Mereka dia ajar bahasa-bahasa utama yang mereka pilih. Selain daripada bahasa Inggeris, bahasa Hebrew, bahasa orang Yahudi itu sendiri dia ajarkan kepada mereka. Mereka dia ajar bahasa Turki, yang memilih untuk belajar bahasa Turki. Mereka dia ajar bagaimana untuk buka bisnes. Mereka dia ajar untuk mengikuti jejak. Contohnya baru ni kita buat live bersama-sama dengan engineer Luai Basyuni. Luai Basyuni ni seorang engineer yang datang daripada Gaza dan bekerja di NASA, dan dia ini adalah top ataupun lead engineer bahagian electrical yang buat helikopter nama apa dah, helikopter Ingenuity yang naik di atas robot Perseverance tu. Kalau kita tengok yang landing di Mars tu, dia ada bawa helikopter bersama-sama dengan dia. Helikopter tu wiring apa semua tu electrical punya part engineer daripada Gaza yang buat. Jadi kita nak lahirkan lebih ramai orang yang macam tu, sebab kita tahu mereka ini ada potensi, cuma mereka perlukan sedikit support untuk mereka boleh bergerak ke hadapan. And that's what we are going to do. We are inshallah going to support all of the youth of Palestine, inshallah. And there's some people that actually ask me, Miss Nina, betul ke all of the donations will go to Cinta Gaza Malaysia? Will it actually reach the people, you know? I think it will be nice if we can clarify. Oh, tengah azan Azan asar. Oh, Masya Allah. Nak break sekejap ke or macam mana? Rasa boleh teruskan kot. Okay, InsyaAllah. Sekejap lagi akan putus ni live ni, kalau sejam. We get to hear we get azan to from hear Gaza. azan. Itulah daripada Gaza, Masya Allah, everybody. Teringat please, Syria. reply the azan so we can get the barakah juga, insyaAllah. Bagi dengar tu, bagi dengar. Okay, boleh tak kita dengar sekejap? Ni. Boleh. Ni tak kuat sangat. InsyaAllah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair for allowing us to hear the adhan. MashaAllah, tabarakallah. Yeah, so going back to the question, some people were asking about, how does the donations get to
CGM and then CGM to the people in Palestine. It'd be nice to clear out the doubts from everybody so that we can make clear that yes, you know what, your donation does go straight to these people. You know, it helps CGM, with your work, with the things that you do every day. So if you can clarify for us, inshallah, and to clear the air once and for all, inshallah. Okay, first of all, NGOs yang membantu Palestin ini adalah NGO yang kita rasa paling clear berbanding dengan NGO yang lain. Sebab NGO yang bantu Palestin, yang betul-betul bantu ni, selalu kita nampak di media, selalu kita nampak update mereka di social media mereka, dan selalu mereka keluarkan laporan-laporan apa yang mereka laksanakan. Dan mereka ini ada dia punya transparansinya tu melalui laporan yang mereka keluarkan. Dan untuk makluman, mereka yang berada di bumi Gaza ini lebih-lebih lagi sangat-sangat susah untuk menjalankan operation NGO kalau ia tidak dijalankan dengan cara yang betul. Sebabnya NGO di sini ni undang-undang dia lebih ketat. Dia berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sebab semua sumbangan yang masuk ke dalam bumi Gaza ini dia ada isu security lah, takut dia support kepada orang yang tidak sepatutnya disupport, kepada kumpulan-kumpulan ekstremis ke apa semua tu. Jadi dia sangat-sangat dikawal. Jadi setiap sen yang masuk tu mereka yang akan nilai, dan mereka akan tengok sama ada boleh ataupun tidak, sesuai ataupun tidak digunakan. Dan kami alhamdulillah, mungkin kelebihan yang kami ada ni sebab saya berada di bumi Gaza. Selain daripada saya pastikan sumbangan itu sampai, kita tahu apa keperluan penduduk di bumi Gaza itu sendiri. Jadi kita tengok, maaf sebut, sebahagian daripada NGO kadang-kadang dia bangunkan masjid kadang-kadang yang nilainya berjuta-juta dolar. Jadi kita di sini kita nampak keperluan itu tidak ada. Masjid yang mereka bina di sekelilingnya ada masjid-masjid yang boleh juga digunakan, ataupun kawasan penduduk tersebut adalah kawasan penduduk yang tidak perlukan masjid yang sebegitu besar. Ataupun ada NGO contohnya dia nak buka contohlah dia nak buka kilang roti. Jadi dia nak buka kilang roti ni, dia kena bergantung kepada orang sekeliling yang beli. Sedangkan kita tahu di bumi Gaza ni sebenarnya roti ni dia ada monopoli dia. Dia ada syarikat-syarikat besar yang menjual dan orang semua beli daripada syarikat roti tersebut. Jadi bila kita ada kat sini ni, kita tahu secara sangat-sangat spesifik projek ini perlu ataupun tidak, sampai ataupun tidak. Dan kita ada juga check and balance kita, kaedah untuk kita pastikan semua sumbangan itu sampai satu fairly kepada all the people of Gaza, daripada hujung sebelah utara sampailah ke selatan. Contohnya bulan Ramadan yang lepas kita bekerjasama dengan 110 buah NGO tempatan untuk kita bagi sumbangan pack-pack makanan kita. Nilai sumbangan kita untuk Ramadan RM 2 juta ringgit sampai kepada 110 buah NGO. Dan 110 buah NGO ini dia memberikan khidmat kepada ratusan ribu orang penduduk di bumi Gaza. Jadi sumbangan sampai, dan alhamdulillah kami di Cinta Gaza Malaysia sendiri, kita ada polisi yang kita punya duit sumbangan dia tak boleh duduk dalam akaun dalam tempoh yang lama. Baik saja masuk, dia kena keluar untuk digunakan untuk penduduk, melainkan beberapa projek yang long term lah, projek yang memang kita guna untuk pembangunan ekonomi dan sebagainya. Selain daripada itu, memang kena sampai terus kepada mereka yang memerlukan. Dan semalam saya dapatkan bantuan ataupun projek bantuan yang kita dah mula kutip untuk Gaza ni, kita mulakan 2 hari yang lepas. Semalam kita keluar pergi ke rumah yang baru saja dibom oleh penduduk Israel untuk kita sampaikan bantuan. Dan bila kita sampai ke sana, masa tu pihak bomber dan pihak majlis perbandaran bersama-sama dengan para pemuda yang ada sebenarnya masih lagi sedang berusaha untuk mengeluarkan mayat yang masih lagi berada di bawah timbunan runtuhan batu bata. Jadi kita nak sebut cepat tak cepat bantuan itu sampai, mayat tu tak sempat keluar lagi, kita dah cuba untuk sampaikan bantuan kepada mereka. Jadi saya rasa itu satu kelebihan yang ada di peringkat kita. Dan saya terdengarlah orang sebut tentang Operation Fish dan sebagainya. Memang saya rasa setiap NGO yang nak berjalan, nak kekal, dia kena ambil juga sebahagian daripada Operation Fish. Dan kami di Cinta Gaza Malaysia, kita punya Operation Fish tak lebih daripada 12%, dan sebahagian besar daripada Operation Fish sebenarnya kita gunakan untuk support tim kita di Gaza. Di Gaza kita ada 11 orang yang bekerja. Maksudnya walaupun kita kata macam kita ambil tu Operation Fish untuk bayar gaji staff di sini contohnya,
Tapi pada masa yang sama sebenarnya pulangannya kepada penduduk di bumi Gaza. Alhamdulillah semua staf kita masuk bekerja bersama-sama dengan CJM sebagai orang bujang. Tapi setelah dia bekerja 2-3 tahun dengan CJM, tinggal satu orang saja yang belum berkahwin. Semuanya berkahwin hasil sumbangan kalian walaupun mereka bekerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, MashaAllah. Jazakallah khair for clarifying for us. So everybody, you heard how the process goes. So have no doubt, please have no doubt that your donation is making an impact and it is getting to the people that is meant to be for, okay? So don't forget to share the link that's pinned here, ramadanforgaza.com in Qalbi, and sorry for CGM. And last question, okay, the very last question right now, so daripada Raya onwards, what is CGM's plan? What are the, what are the different projects that you'll be focusing on? Education, you know, is it food packets, medication, emergency relief? Okey, sebenarnya fokus untuk Cinta Gaza Malaysia bermula daripada tahun ini dan strategic plan kita sampai kepada tahun 2023 ialah untuk banyak fokus kepada projek-projek sustainable and long term. Sebab kita dah banyak tahun dah buat kerja dekat bumi Gaza ni. NGO ni dah banyak sangat dah buat kerja dekat bumi Gaza. Tapi kebanyakannya projek yang kita buat dia adalah projek one off. Kita bagi pack makanan, orang kenyang selama 10 hari, kemudian dia perlu lagi satu pack makanan. Ataupun kita bagi roti, dia makan satu hari, esoknya dia perlukan lagi roti. Jadi di peringkat kita, di peringkat Cinta Gaza Malaysia, kita cuba untuk merangka projek-projek yang boleh memastikan mereka ada peluang pekerjaan. Dan caranya ialah kita wujudkan pusat pemerkasaan ekonomi kita yang kita namakan sebagai Malaysian Business Incubator, yang akan membantu startup yang perlukan modal, projek-projek ekonomi kecil dan sederhana yang perlukan modal di sini. Jadi kita bagi mereka modal dan mereka boleh meneruskan kehidupan mereka masing-masing dengan bekerja dengan tangan mereka masing-masing. Jadi banyaklah projek yang kita bantu dan alhamdulillah kita punya success rate sekitar 90%. Banyak NGO lain yang buat kerja yang sama tapi dia punya success rate about 40% sahaja. Sebabnya dia tidak ada sistem untuk dia monitor mereka yang telah ambil duit ni lah. Dan lebih penting daripada itu, bila mana kita bagi mereka duit untuk mereka bekerja, maka kita sebenarnya menjaga maruah dia. Kita jadikan dia tak perlu lagi meminta-minta, tetapi dia boleh bekerja dengan tangan dia sendiri. Dan mereka sangat bergembira dengan inilah, dengan kaedah yang kita buat. Dan selain daripada itu, di peringkat kita juga, di peringkat kita sebagai NGO, kita ada perancangan untuk buka kita punya ladang lembu sendiri. Kita ada perancangan untuk buka beberapa supermarket. Kita ada perancangan untuk kita buka ladang-ladang tanaman dan sebagainya. Semuanya untuk kita wujudkan sustainable environment yang boleh support each other. Akhirnya kita tidak perlu lagi bergantung kepada orang lain. MashaAllah, MashaAllah, Tabarakallah. May Allah make it easy. May Allah grant you success. As everyone you've heard, they have lots of plans going down, especially for business empowerment, for making sure that we help make Palestine independent, inshallah, without having to rely upon asking. So, Jazakallah khair, Brother Nadir, Tuan Nadir. It has been an honor to speak to you live, MashaAllah, Tabarakallah. And to hear the adhan. First we heard the bomb that was so scary, Ya Allah. And now we hear the blessing of the adhan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. May Allah continue to protect you and may He support you and your team to make sure that inshallah you will be able to deliver the best inshallah for Allah and for the Ummah inshallah. Jazakumullah khairan everyone for joining in. Don't forget to follow Brother Nadir on his IG. Follow Cinta Gaza Malaysia. I was going to say Cinta Seri Malaysia. Dah biasa sangat dengan Cinta Seri Malaysia. Salahkan Musa. So, Cinta Gaza Malaysia, Global Peace Malaysia, and if you want to get the links, they are on our social media. Everybody please continue to make dua for our brothers and sisters. And wishing you, Brother Nadir, and your family, and everybody from GPM, everybody from CGM, CSM, everybody who's on the live here today right now, Eid Mubarak. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all of your good deeds. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your du'as, inshallah. And may we live to see another Ramadan, inshallah. Brother Nadir, would you like to make a closing dua for us, perhaps, before we go? Boleh? Brother Noh lah baca doa. Janganlah. Saya nak dengar awak berdoa supaya saya boleh nangis.
Tapi Arabic pun boleh insyaAllah. Arabic Doa bahasa. makan Boleh lagi. insyaAllah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليك فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفارق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم من كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم wansurna alaihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa jiran tetangga kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa sahabat handai kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami peluang untuk bertemu bulan Ramadan pada tahun hadapan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menghabiskan bulan Ramadan pada tahun ini dan kami tahu kami boleh menjadikannya lebih baik, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan madrasah Ramadan untuk kami ini madrasah yang sia-sia, ya Allah. Jangan jadikan kami leka semula selepas Ramadan, ya Allah. Jangan jadikan kami jauh daripada-Mu selepas Ramadan, ya Allah. Jangan jadikan kami, ya Allah, lupa kepada umat selepas habisnya Ramadan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami sangat lemah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami perlukan bimbingan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami perlukan kekuatan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara-saudari kita di Palestin, ya Allah. Bantulah mereka yang memerlukan sokongan kita, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kita yang sedang merayu dan memohon bantuan daripada bumi Yaman, ya Allah. Daripada bumi Syria, ya Allah. Saudara-saudara kita di Rohingya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha berkuasa untuk merubah hal orang-orang Islam. Maka ubahlah dan jadikanlah kami di kalangan orang yang bersama-sama memperjuangkan kebangkitannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan, jazakallah khair. Tuan Nadir, alhamdulillah, it's been an honor again to have you. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, maybe in the next session. So everybody, please share the link, follow Brother Nadir, okay? We have a lot of work to do, inshallah. And like he said, just because Ramadan is over, it doesn't mean that we forget about the ummah, right? We give and we do our best in Ramadan, but we have to try and strive even harder after Ramadan. It matters. It matters all the time, not just in Ramadan. It matters all the other months as well. So, Jazakallah khair. Inshallah, we will close our live session, inshallah, with Surah Al-Ars. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Terima kasih Tuan. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Bye. Eid Mubarak. Bye. Assalamualaikum. Eid Mubarak. Assalamualaikum. Okay, how do you say? Safe.